album ni kita bukannya buat free. So kau bayar orang untuk buat design konsep the whole ni. So termasuk cover ni kau punya hak. So kalau ada orang yang cuba ambil print ni, dia ambil ni kami, dia buat kat print, aku punya hak. Aku ada hak untuk print ni. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat pagi semua. Jemput minum, korang dah sarapan belum? Aku macam ni, aku memang I'm a morning person. Jadi pagi ni aku minum pula. Pagi ni aku makan Rozon panggang dengan asam pedas malam. Okay, asam pedas keting. Kau pernah makan tak Rozon cicah dengan asam pedas keting. Okay, selamat pagi. This is sejak daripada bulan yang kata orang tu yang sedih lah. Sejak mak aku meninggal kan, dia pergi. So jadi dia benda yang kau tiba-tiba kau hilang, satu benda dalam hidup kau yang selalu doakan kau kan. Hari ni putuslah doa dia dan bila dia tak ada. So pun aku doa untuk dia, sedekah kan, Fatihah dari ahli kelas untuk dia. Semoga Allah terangkan luaskan pusara dia, dengan arwah ayah saya. Semoga letak kedua mereka di syurga Firdaus dengan keredaan dia kan. Dan ampuni dosa dia sebagaimana dia mengampuni dosa aku. Sayangi dia sebagaimana dia sayang anak-anak dia. So, jadi minggu ni adalah, hari ni adalah hari ke-6 kot. Aku vaksin second dose AZ kan. So far so okay lah. Cuma satu hari first day saya lepas vaksin tu, penjit tu, aku rasa macam nak demam. Tapi tak demam lah, rasa macam demam. So macam dia sikit, macam weak sikit. Lepas tu dia okay, tapi hanya berapa jam je. Lepas tu second day, hari kedua, aku rasa macam lepas aku buat kerja, diorang tak tahu, dia kata sebenarnya lepas vaksin tak boleh buat kerja. So second day tu aku buat macam nak buat kerja banyak kan. So jadi aku relax lah. Lepas aku buat kerja banyak tu, aku rasa macam demam lagi. So lepas aku makan Panadol, aku relax lah. So jadi hari ni semalam cuma ada sikit je, hari ni okey lah. So yang mana belum vaksin tu vaksin lah kan. Diorang ada anti-vaksin. Tengok dekat US ke apa, yang mana anti-vaksin kan semua dah vaksin. Dan yang terbaru kita tengok dari kawan aku, dia ada kawan aku, dia dekat sini, dia ada beradik dia berapa belas orang kan? 17 orang. So diorang ni memang tak vaksin. Diorang memang tak nak vaksin. Tak percaya dengan vaksin. So dapat berita tadi pagi yang diorang satu family semua dah quarantine. So di mana anti vaksin dia pasal ni adalah satu usaha. Ada orang cakap memang mati tu memang pasti, tapi ini salah satu usaha. Dan ulama satu ni dah berbincang mengenai benda ni, dan dia adalah satu benda yang harus kita berusaha. So for all my kawan-kawan semua yang dekat luar sana yang dicintai, pergilah vaksin. Ataupun kau tak nak vaksin, kau takut kena cucuk, tak ada lah. Aku kena cucuk siap nyanyi lagi kan. Tadi aku nyanyi lagu budak tu vaksin, aku berebor nak cucuk nak injek research kan. So aku nyanyi dengan dia. Gadis idamanku. Okey, cerita dan pandemik ni dengan virus varian yang baru Delta ni, dia sangat mengerikan lah. Semalam berbual dengan ada satu peminat tu, dia cerita macam mana dia experience dia pengalaman dia dalam melalui bila positif COVID-19 ni dekat stage 3. Okey.
So banyak benda, banyak kawan-kawan rapat, anak menantu meninggal, ini tu banyak. Dia sangat sedih. Aku memang at one point aku baca terlalu, bila baca at one point ada satu minggu tu di mana Sueb kan, dia punya wife dia meninggal, si Allah yarhamah, si Sarah meninggal. So banyak sangat benda-benda baca. So jadi aku rasa macam at one point aku rasa macam panik. Aku rasa macam kenapa ada aku sesak nafas. Aku rasa macam mana mata pendek at one point. So jadi actually terlalu banyak kau baca benda-benda, kau tahu benda tu ni terlalu banyak kau cerita pasal benda orang yang lalui benda ni tu, dia ada satu jadi macam kesan lah. You punya mental jadi macam tak tahu arah, you panic. So jadi kita cukup sederhana sekadar kau dah tahu benda tu bahaya, dan kalau this doesn't look good untuk korang untuk baca, benda kau lebih jadi panic. So biasa don't read lah. So cerita-cerita dan mask ni paling penting. Sekarang mask, ada yang kawan saya kena daripada udara je. Dia tak pakai mask, dia tak pakai mask, lepas tu dia on and off itu, dia tak jaga. So jadi benda ni beda ni dah kira macam kau kena pakai double mask. The best kali memang pakai ada face shield lah. Dia boleh lepas sampai rumah, make sure kau cuci tangan sebelum masuk rumah. Masa nak buka baju apa semua, make sure ni make sure kau clean lah kan. Nak jawab? Boleh. Saya ada ni, menantu saya telefon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ni dia punya hari jadi dia tau. Ucap selamat hari jadi. Hari jadi Oi. Hari ni dia punya menantu kita punya ni. Selamat hari jadi dia. Hari jadi dia. Tu dia. Korang okey. Papa sekejap okey, Papa ucapkan selamat menyambut hari lahir. Okey. Papa doakan supaya diberi kesihatan yang berpanjangan. Okey. Kebahagiaan yang tidak ada batasan kan. Ya, semoga korang punya impian sentiasa dimakbulkan Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala kan. Masya-Allah. Dirahmat sening kan, untuk dengan isteri sayang kan. Nabila Huda tu kan, dia buat apa? Cucu kita buat apa? So jadi hari ni nak apa je? Nak datang sini ke, nak apa ke? Cik. Ni crozon ni kejap. Ni crozon asam pedas ni. Tu dia. Crozon asam pedas. So kau dah tengok, kita kamcing tau dengan menantu kita. So nanti kadang tu bapak nak apa? Nak apa je? Tak apa. Jangan. Boleh cukup dah. Doa boleh cukup. So tapi nanti kita plan Okey. Ha? Okey, Ma. Okey. Papa dulu. Nanti Okey. kita berbual balik. Kita saja tengah cerita pasal Papa nak cerita pasal ni, pasal COVID ni lah, pasal pasal dan juga pasal right hak-hak kita sebagai artis kan Alright. macam tu. Nanti kita enrolling kan. Ni boleh je nanti Nabila boleh lah, Abil boleh lah pick up story ni. Dia kan pengacara melodi. Kan? Okey, Assalamualaikum. Okey, Ma. Waalaikumsalam. I love you too. Itulah dia menantu aku. Menantu aku ni baik. So jadi dia cerita-cerita pasal tu jadi dari pandemik ni. So memang kita lalui saat-saat ni memang sangat crucial lah. Ditambah pula dengan political punya tak kecoh. So kita rasa macam benda tu menambahkan burden. Diorang bukan, I know diorang trying to help, tapi dia orang-orang yang politik yang lebih nak menyocok dan making things worse. Dan diorang tahu kita mentally, rakyat kita ni mentally kita dah macam tak unstable lah. We are facing
very hard time, and dia orang patutnya tak payah nak ni lah, work together, kata Malaysia kan. Ha. So cerita-cerita pasal ni, so jadi benda-benda ni ada. Hari ni aku nak cerita sikit lah pasal pasal kita sebagai, macam aku seorang penyanyi dan seorang artis, hak-hak aku. Okey. Tadi aku ada up sikit pasal aku, apa lagu-lagu nyanyian aku. Kalau orang dia ginilah, kalau orang tu dulu toke-toke Cina ni dia rompak. So hasil kerja kita orang, dia rompak, dia buat cerita rompak. Kalau ikut hukum memang salah lah. Ikut cara perundangan dia salah. Kalau ikut hukum, bukan kalau hukum ke Islam pun, kau ambil orang hak orang ataupun suatu kau ambil, kau jual, dah kira kau mencuri, hukum dia haram pun. So jadi macam dulu. Tapi orang toke-toke Cina ni yang rompak hasil seni, bukan aku je, daripada zaman P. Ramlee, dia orang mana kira, dia orang tak, orang kafir mana kira haram. Tapi yang paling upset aku selama dah almost dah towards the end of the ni, aku tak pasal nak cakap macam ni pasal bangsa aku sendiri pun tak faham benda ni. Dia pun tak tahu hukum. Kalau tak tahu Islam, undang-undang dunia, on perundangan, tak itu mungkin aku boleh, kau boleh tak, kalau kau budak baru mungkin ni, tapi kau lama. Tapi kita cerita pasal hukum lah. Apa hukum dia kalau kau ambil barang orang tanpa kebenaran orang, lepas tu kau jual hasil tu, hukum dia apa? Haram lah hukum dia. So aku nak cerita sikit kita pasal hak aku. So jadi sejak daripada 89, so kita orang pun, aku pun buat independent label, go search kan, sama-sama budak-budak search lah. So jadi album daripada Fenomena sampailah yang terakhir kata sis tu, kita mempunyai hak. Siapa yang main dalam album tu, dia ada hak. So hari ni aku cerita. So jadi untuk aku nak, patutnya orang yang dah lama 40 tahun dalam bidang ni mesti tahu. Budak-budak baru pun tahu. Aku cerita satu benda. Okey, contoh album ni. Ini adalah album Rampage Album Rampage ni adalah album dalam company kita orang, Go Search. Kita orang punya, siapa yang main album dah ni, dia orang punya hak. Royalty dia ni, hak dia. So dia dah independent label. Jadi dulu kita sebagai artis, kita sign dengan syarikat rakaman. Tapi bila kita buat syarikat rakaman kita sendiri, independent label, so inilah dia album kita. So kita mempunyai 100% dalam benda ni, 100%. Dan apa yang kau bagi apa, dalam ni ada publishing, pencipta lagu. So itu yang diberilah pada pencipta lagu, publishing house lah, jangan potong. So dia adalah hak cipta terpelihara. So maksud dia, hak cipta terpelihara ni, dia aku punya hak, ataupun orang yang dalam ni, company ni hak. Bukan saja dia punya sound dia ataupun bunyi je, termasuklah cover album. Okey, cerita pasal cover album. Cover album ni kita bukannya buat free. So kau kena bayar orang untuk buat design konsep the whole ni. So termasuk cover album kau punya hak. So kalau ada orang yang cuba ambil print ni, dia ambil ni kami, dia buat kat print, aku punya hak. Aku ada hak untuk print ni. So jadi kalau kau ambil benda ni, barang ni kau print, lepas tu kau tak beri aku tanpa kebenaran aku, kau sekiranya mencuri. Mencuri tu dalam segi hukum Islam haram dia. So kau curi, kau makan kasihan, kau makan family kau buat apa, tapi morally is malu lah. Sama lah juga kalau misal ada kawan-kawan aku, nak buat cover, nak buat album ke siapa atau ada orang syarikat rakaman ke ataupun siapa nak buat album, dia kena tanya. Dia syarikat rakaman misalnya kata satu syarikat rakaman Polygram atau bukan Polygram, contohlah Polygram nak keluar album ni, nak keluar album Rampage, dia mesti minta izin. Dia tahu cara mengikut undang-undang, legal right, dia kena tulis surat kat kita orang. Okey, kita boleh tak kita orang nak release. Sama juga macam contohnya Pawana Music ataupun Fenomena Datuk Zarul, dia nak release
album search dalam bentuk vinyl. So dia minta izin dengan kita lah. So ada dia punya perjanjian dia untuk dia nak release CD ke ni nak apa ke. Pasal kita adalah ownership of produk kita. So dah tu orang macam Dato' Lalu dia akan tanya kita lah. So bila kita jumpa dia tulis dalam bentuk hitam putih. Hitam putih. So itulah hak kita. So jadi so benda ni aku ingat artis-artis baru pun tahu. Hak dia sebagai ni pasal apa? Siapa yang ajar dia orang? So kita orang mula-mula era 88 lah, era di mana artis artis tubuh independent label ataupun syarikat yang kemas sendiri. So independent label. Itulah 88. So di mana kita start the professionalism sebagai seorang artis, itulah zaman tu. Ruslan Aziz Production, RAP lah, banyak. Rahim Osman Production, macam-macam. Semua di independent. So start party deal. Banyak orang bro, banyak saya cakap label-label independent yang timbul. Lepas tu sampai zaman awal in 90s ni era, banyak lah grup-grup underground dengan independent label tak suka sign dengan syarikat rakaman international ataupun yang contoh macam EMI ke Polygram, dia tak nak, dia nak independent label. So that's where it started. So as for today, I think semua artis yang baru semua tahu hak diorang. Tapi ada benda yang tak ada. Of course ada benda-benda yang lain, ada yang sikit tu. Tapi untuk independent label memang pun mana boleh aku, contohnya Siti Nurhaliza punya album tiba-tiba aku ambil, aku terus print dia punya, mana boleh, tak boleh. Itu dah kira aku rompak, kira macam cerita rompak ah. So jadi today I tell you, this happen. Bangsa ni lama ni kita orang ni campaign kita rompak daripada tahun 86, ada Battle of Band ni, itu semua campaign kita rompak. Kita cakap macam mana cerita pemuzik jalanan, ingat tak? Cerita pemuzik jalanan, muzik jalanan yang M. Nasir berlakon. Itu pasal cerita rompak. Itu zaman tu kita orang belum ada album masa tu. Masih ingat lagi zaman tu. Itu Ruhil punya bapa datang, M. Nasir, siapa lagi, Nasir Jani datang tempat kita orang main dekat mana, dekat Hard Rock Cafe. So cerita tu pasal tidak rompak lah. How serious kita punya album ni. Hari ni lusa nak keluar, dah siap album, kita belum keluar lagi. Minggu depan nak keluar, besok dia dah keluar tidak rompak. So that was how bad this is. So today, so kita campaign tu hari ni. Contoh Hillary dengan Maisida baru dia orang ada keluar ini. So lepas sama gitu bila aku cakap aku tak reda kalau orang ambil. Tak reda ni kalau orang ambil aku punya lagu ni orang buat album, release tanpa kebenaran aku. Aku memang tak reda, aku takkan halalkan kau ambil benda. Pasal benda tu kau curi. Benda yang kau curi tanpa kebenaran, kau diharam. So tapi bila aku naik tadi, aku punya posting cerita pasal apa, pasal aku tak reda kalau orang ambil curi hasil aku. So ada juga ada orang cakap, oh sorry kita orang ada buat cover-cover. Sebenarnya itu tak ada masalah. Kalau korang nak nyanyi, kalau kau nak buat live, kau nyanyi live ke, nyanyi basking ke, nyanyi lagu aku, itu tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Terima kasih banyak. Kan? Tak masalah. Tapi kalau macam kau nak recording, misal kata lagu kau nak recording, contoh kau cakap okey aku nak buat recording lagu-lagu Amy Search yang nyanyi. So kau boleh buat, tapi kau mungkin minta kemudahan pada publishing. That means siapa minta lagu tu. Okey, misal kata lagu tu dicipta oleh, kalau kau tengok lagu dalam inlay, kau minta tengok pencipta siapa. So kau kena hantar surat pada publishing house dia. Contoh publishing house dia contohnya Sony. So dia minta dong, minta kemudahan. So dia ada mechanical royalty lah. So kebenaran dan ada mechanical royalty tu je. Tak ada masalah. Kalau macam aku buat album dulu satu masa, aku buat lagu apa? Aku petik bintang-bintang lagu Salam Sampaikan Salam, lagu Sejuta Wajah, lagu Kembali. lagu apa? Suatu Masa kan? Suatu Masa lagi apa lagi?
Tiada lagi itu semua. So jadi yang itu kita minta tulis orang yang kita orang nak rakam. Aku nak rakam lagu-lagu ni yang aku rasa aku suka lagu ni. Hantar pada surat pada di publishing atau pada BMG ke pada siapa lah, di bawah naungan mana, tak ada masalah. Itu bukan ni, pasal dia belajar dia ada bayar certain amount of mechanical royalty kepada syarikat label tu, kerana pencipta biasanya minta lagu tu dia akan sign dengan publishing house ataupun dia ada publishing house ni. Apa ni? John lagi. Pasal John suka pencipta, dia suka kalau ada orang nyanyi lagu dia, so dia dapat lah. Kalau dia contohnya macam aku ni nyanyi lagu suatu masa, setiap lagu tu jadi popular, so it's good for dia orang. Untuk pencipta tu dapat some amount of money kan, macam tu lah. So ni aku cerita pasal hak kita, hak aku, hak orang-orang. Macam contohnya baru-baru ni Hillary buat medley instrumental, tak ada masalah. Instrumental ni dia bukan tak ada masalah pun. Kalau dia nak rekod dengan Mak Kidal, dia nak buat satu lagu penuh kejora tu dengan orang yang nyanyi pun dia boleh buat juga. Dia minta hantar surat pada publishing yang dia akan buat akan rakam balik lagu kejora ni dengan Hillary dengan macam baru. So dia akan bayar pada publishing lah. Dia ada certain amount publishing punya bayar rate dia. Tu je. So yang lain tu kalau dalam MECP ke dalam performance right tu dia punya. Dia nyanyi balik lagu tu dia punya. So lagu yang orang nyanyi. Tu contoh macam lagu Satu Masa. Dalam album Suatu Masa aku nyanyi lagu-lagu El Masih Suatu Masa. So dalam performance right aku dapat dah. MECP aku tak dapat dah. Pasal itu bukan aku, bukan lagu aku. Macam tu lah. So jadi aku ingatkan. So, sebab tu aku cerita pasal kena tahu lah. So mana-mana orang kat luar sana yang nak buat apa-apa, sebab tu kau kena minta izin lah. Kena tanya hak siapa. Pasal dalam ni kau nak buat benda, cerita simple lah. Aku cerita benda simple yang ni. Contoh ni siapa yang buat ni? Kau kenalah tanya siapa. Apa starter business kau, nak buat macam mana, kena lah. So kita jangan tengok benda ni remeh kan. Benda ni remeh kau boleh, tapi dia tak seremeh yang kau rasa remeh. Pasal dia mengikut hukum sangat berat. Sangat berat. Apa dia lagi, kita umur ni, aku pun dah 23 tahun. Ini barang ni kau makan, ini hak anak cucu aku kan. So kau orang boleh cakap apa pun, orang yang curi kau boleh cakap, bangga cakap macam gini, tak kisah, boleh langgar je kau boleh cakap. Tapi apa-apa pun kita hukum lah kan. Kita jangan melanggar hukum. Barang yang kau makan tanpa izin ni nanti sakit. Dia tak sama, tak berkat. Rezeki kau tak cukup. Tak berkat. So dia ada efek dia kat body kau kalau kau makan benda-benda yang alangkah hisap rokok, apa lagi benda-benda macam ni. So jadi macam itulah. So jadi kita ni, aku ni jadi orang seni ni berpuluh tahun. So tu dia aku explain lagi benda ni supaya kat luar ni korang faham lah. So korang nak nyanyi lagu Isabella, aku balik, tak kisah, tak ada masalah pun. Tapi kalau korang ambil album aku, ambil salah lagu kau letak dalam, tak boleh lah. Itu tak boleh. Itu tanpa izin tak boleh. So jadi hasil tu kau tak boleh makan lah. Aku kena ada kan. Itu hasil titik peluh. Kau tahu tak, nak cerita pasal rakaman, kau tahu tak dalam studio rakaman ni, kau cuba kau dengar lagu-lagu aku nyanyi, kau tahu tak macam mana suasana dalam recording room. Orang tanya, banyak ada artis ke, ada kawan-kawan, bang nak tanya masa aku dalam recording studio masa tu, macam mana aku express, macam how the way aku express lagu tu. Contoh lagu Isabella atau lagu Laila Nama Tata, macam mana aku luahkan, macam mana aku dapat luahkan benda tu, macam mana dia datang bila dengar line by line, saya macam mana dapat perasaan tu. So dia hard work tau. So kau nyanyi dengan
dengan jiwa, dengan soul, dengan jiwa kau. Selebihnya dia bagi kau. Kelebihan tu dia bagi kau. Tu Allah je bagi kelebihan tu. So aku nyanyi untuk mengikut rasa aku dalam. Semua yang keluar tu, line by line semua dari sini. Bukan dari bayangan. Bayangan tu bayangan, tapi sebenarnya dari sini ya. Dah bayang tu di luar dari sini. So apa yang keluar tu adalah daripada sini ya. Sebab tu kadang-kadang orang cakap tu, kadang-kadang ada tu tanya aku, dulu aku akan ambil lagu-laguku, betul aku ni perangai kalau aku dah release album ni, aku tak akan dengar lagi. So dari aku benda tu kat situ aku dengar. So bila orang cakap, oh macam mana bang, so aku dengar balik lah lagu-lagu ballad aku, lagu fast aku. So nyanyi aku, bila aku rakaman, aku bukannya lagu ballad je yang penting, lagu fast pun penting. Semua express, semua. Kalau rebellious. So, sebab tu kalau kau dengar lagu-lagu aku yang aku nyanyi, kalau lagu fast, dia memang kira itulah cara aku. So orang cakap, macam mana cara? Oh lagu fast, macam mana abang je ni? Macam mana abang nyanyi lagu fast, abang macam mana orang nyanyi, macam mana orang tak faham benda tu. Tapi kelebihan tu Allah yang bagi, kan? So jadi hari ni kalau kau punya hard work, kalau dulu zaman Tan Sri P. Ramlee sampai sekarang hasil dia orang ambil, kan? Apa lagi kita? So tapi yang sedihnya, bangsa kau sendiri yang ambil, yang curi hasil kau tanpa rasa hormat, tanpa kata apa, kan? Dia ambil hasil kau, dia curi hasil kau, kan? Ni orang yang curi ni hasil ni orang Melayu, bangsa aku, kan? Kalau orang kafir, toki-toki Cina yang rompak tu, dia kira apa? Dia mana ada halal haram? Tak kisah. Semua tapi setiap agama pun melarang. Tapi itu orang-orang tu, tapi orang kafir benda tu mana ni, tapi sebenarnya dalam agama memang pun melarang, tapi dia orang tak kira. So kita jangan ikut. So kita jangan ikut benda tu, kan? So jadi have some respect lah, kan? Hormat. Ya. So jadi pada ni korang ingat pesan aku, bukan pesan lah yang buat. So daripada album daripada Fenomena tu sampai kelas pada sis tu, memang pada aku dah, kan? Ada sama macam apa yang lepas tu, ini memang dengan Polygram, kan? Tapi walaupun cover tu korang print pun aku dah. Cinta Buatan Malaysia ke, Langit dan Bumi ke, aku dah. Tapi kalau aku buat aku punya solo album, aku punya lah sendiri, kan? Aku tak share siapa, itu betul aku punya hak, betul aku. Cinta Satu Masa ke, Aku Imi ke, aku boleh, itu aku punya solo. Tapi kalau orang print tu, dia print tu, dia jual tanpa aku, dia ambil hasil tu pun tak elok lah. Macam tu. So aku cuma hari ni share something korang, so jadi hopefully korang kat luar sana jangan bukan salah. Ada tadi mungkin ada yang ni, bang, saya minta maaf, saya kadang nyanyi selalu tak ada apa, kau nak nyanyi lagu nyanyi. Contoh kalau karaoke. Karaoke, kalau artis dia orang pergi karaoke, peminat nyanyi, kita dapat duit. Macam kita contoh kan, kalau orang pergi karaoke, dia nyanyi lagu Isabella, so kita orang dapat lah hasil portion. Dalam tu kita dapat lah. Collect by macam dari collect by RPM. What is RPM? RPM ni performance right lah. RPM ni recording Malaysia, PRP Malaysia. So yang ni RPM ni dia siapa yang perform, misalnya kata main lagu ni, contoh lagu Isabella tu, okay, dia akan bagi pada penyanyi, bagi pada yang main gitar, pada main drum, yang main bass, dia akan bagi lah. Itu dalam ni. So kau kena daftar lah, kena pergi daftar kat RPM baru kau boleh dapat.
Pasal korang pun tahu, so kita pun tahu badan-badan ni ada banyak dia punya apa, ada dia punya faulty, ada ni. So whatever you have to daftar dulu kan. So macam tu lah. Okay, so gitulah sebut sikit pasal hak-hak aku. Dan di mana aku rasa orang artis baru macam Hujan ke Sama je, orang pun tahu lah kan. So tapi kalau kita sebagai artis atau orang seni dalam 10 tahun tak tahu ataupun tak ada segan-segan cilu, tak best lah, malu lah, it's embarrass semuanya. Okay, awan biru tiada yang mengganggu. Okay, album yang ni Fantasia ni sepatutnya owner by Okay, Fantasia Bulan Madu ni dia ada dua. Okay, satu yang diriliskan oleh Polygram. Polygram ni kot dalam album Mentari Merah Lutut Timur. So jadi pada tahun berapa itu hari, kita orang ada rakam 10 tahun kita rakam lagu ni, lagu apa lagi, Meniti Jam Usang direkod lagi. Sama juga album apa, Fenomena 2003. Edwin 2003 tu adalah di remix, di bake balik. So master tu BMG bake balik master tu, initiate tu keluarlah album Fenomena 2003. Itulah dia. Dia bake daripada original kita punya master. So keluarlah tahun 2003. Itu pun hak kita orang. Itu pun hak ada, hak aku. Hak Hillary kan. Dalam lagu tu Hillary main tujuh lagu. So itu dia hak dia, kita bagi lah. So berat ni, nampak ni. So korang jangan macam korang nak apa ke, jangan macam macam Sukati, siapa tu? Jangan macam Sukati kan. Without respect. So first of all, respect yourself. If you doesn't know to respect yourself, how can you respect others? Value yourself. Kalau kau tak tahu value diri kau, macam kau nak value orang? Kan? So journey 40 tahun, kalau kau tak tahu apa yang kau nak, it's bad lah. Aku gini lah, ada orang cakap, oh ini tu boleh lah, dia okey, kaya lah gini. Aku tak kaya lah, hidup aku sederhana je. Hidup aku daripada dulu, aku suka dengan sederhana. Tapi rezeki aku Allah bagi. Pasal aku nak berubah, jadi Allah berubah aku punya rezeki. Pasal aku nak berubah. So bila aku nak berubah, aku berubah. So Allah pun ubah rezeki aku. Alhamdulillah. Allah bagi kan. So jadi apa-apa kita nak buat, apa kita pegang pada tali Allah. InsyaAllah semua okey. Kita hidup, kita pasal kita nak jadi apa, kita ni keredaan dia kan. So jadi kita, korang ada impian, semua orang ada impian. Tapi impian tu kau nak capai, impian tu kau dream, kau nak buat satu benda, dia datang dengan dugaan. You have to face tu dugaan. Dugaan tu jadi indah. Kita ni, dugaan tu beautiful, dugaan sangat indah. So ingat dugaan tu yang make you a better person. Dugaan tu di belakang setiap dugaan tu ada satu pilihan. Just mesti sabar. Kita sabar, macam sabar tu di belakang kesabaran tu ada satu benda yang sangat indah kan. The longer it take, the longer beautiful. Okay, ini lah benda yang paling aku bersyukur sekali adalah yang Allah kurnia aku adalah kesabaran. Itu paling best kan. Dia tak sama macam dia kata aku seni, bakat aku tak sama. Dia kurnia aku kesabaran tu memang indah kan. So bila kau lalu dugaan pasar dugaan yang paling besar, so lepas tu dugaan-dugaan yang datang semua macam
besar biji sawi lah. Macam gitu. Untuk Allah dia besar biji sawi tak ada apa-apa. So apa-apa pun penting kita pegang pada tangan Allah, kita mengadu kat dia. Asal besar mana masalah kau, buat untuk Allah kecil je. So minta kat dia, dia settle kan dah. Kan? Dia kasi settle, dia settle kan simple lah. So jangan lupa pagi-pagi. So macam saya okey, kalau kita baca surah Al-Waqiah, macam saya hafal lah Al-Waqiah tu. Tapi kadang-kadang lupa juga lah. Tapi okey, surah Al-Waqiah tu memang best. Dia mengelakkan dia daripada apa-apa kedana. So Al-Waqiah tu beautiful lah. Pagi ke tak kira lah, kau just zoom tidur ke, kalau hafal best lah kan. So apa-apa surah Al-Waqiah dia dah kasi dah. Kau dah kasi dah. Mungkin kau baca Al-Waqiah. Untuk jangan apa-apa kedana, okey, Al-Waqiah. So jadi untuk korang jangan lupa, as you know, the variant Delta ni memang sangat berbahaya. So jadi please stay safe, pakai mask double kan, pakai face shield. Masa dia angin, kalau dia angin benda tu kena dekat face shield. Tapi sebelum masuk rumah, the best ni kalau kita ada spray ke, kita spray lah kan, kita protect. So untuk semua yang belum vaksin, pergi vaksin. Okay, vaksin kan. Kalau kita nak kena, memang kita kena lah. Tapi paling penting vaksin. Okay, so sebelum apa-apa pun saya ucap selamat selamat korang bekerja, selamat apa cakap selamat apa lagi tu nak pergi, selamat menempuh dugaan. Okey, dalam pandemik ni, okey, saya apa live depan mata kat Desaru. Baca-baca sikit boleh tak? Waalaikumsalam, Azura ada. Selamat pagi Badmi, Hafiz Abdullah. Okey, orang Sabah pun ada. Okey, whatever. Stay safe guys. Okey, satu lagu dulu. Okey, tadi dah baca sikit. Demi cintaku padamu kemana. Lagu-lagu, cover lagu tak ada masalah. Nak nyanyi balik ke dekat Simiu ke tak ada masalah. No problem, silakan. Bukan kau ambil CD lagu aku ni kau jual, tak boleh lah. Okey. Tapi kalau kedai kaset dia orang boleh jual CD. Dia orang ada kedai kaset macam Datuk. Buat ni you ambil benda lagu aku jual, tak boleh lah kan. Okey, Diana Agustina Amir from Jakarta. Stay safe. Stay safe orang Jakarta. Okey, orang Melaka pun ada. Orang selalu panggil aku Datuk. Atuk. Okey. Aku belum dapat, aku tak ada, aku bukan Datuk, tak siapa lah. Tapi ada orang panggil apa? Datuk Amy tu, itu ada respect lah. Tapi memang aku tak ada, belum ada lagi pingat ni lagi lah. Okey. So okey, kepada semua lagi pertanyaan siapa nak tanya, jangan lupa yang nak order apa t-shirt tu, t-shirt ni kopi kan. Yang mana belum pernah rasa boleh pergi dekat www.amysearch.com.my. okey, ini kopi yang sejati. Piwit kopi. Kan? Kopi tu gaya tau. Minum pun ada gaya kan. So minum pagi ni, so saya ada lot of energy. Okay, nak beli kopi ke, nak beli t-shirt yang baru, yang limited tu, cerita pasal t-shirt kan. Ada orang komplain, ada ni kak, bang, t-shirt ni saya beli kenapa ada koyak-koyak. So saya sebenarnya t-shirt tu dia punya effect dia macam itu. Bukan koyak, dia memang ada koyak-koyak je tu. Dia macam orang pakai beli jeans seluar koyak. Ni baju koyak.
Macam kalau beli dulu at one time beli kat mana? Dekat Zara ke dekat pada orang ada keluar. Release macam Bershka ke Uniqlo dia ada keluar. T-shirt yang macam dia kena gigit tikus tepi ni kan. Okey. Oh, salam Tok Mi dari Elimina. Wah, orang Elimina Syazwan. Okey, Elimina dekat sini. So jadi negeri Bayut, Sabah. Okey, rindunya Sabah. Nah, aku panjat gunung Gunung Kinabalu lagi. Keningau. Orang Keningau, aku ingat Keningau dulu main kat Funfair. Beratur orang nak ambil gambar pakai Polaroid RM10. Nyanyi 2 malam jadikan 3 malam. Best moment. Thank you kepada semua korang yang mendoakan kesihatan aku. Okey, insyaAllah kita doakan semoga Allah hapuskan virus COVID ni di seluruh dunia. Dan semoga Allah lindungi semua kita dari keburukan, daripada wabak COVID-19 ni. Waalaikumsalam. Okey, daripada Patu Zrazi. Okey, korang dah minum belum? Okey. Ada pertanyaan lagi? Apa? Ada apa pertanyaan? Ha? Ada apa-apa pertanyaan lagi? So ada apa-apa pertanyaan boleh tanya. Saya di sini. Kau dekat sikit biar nampak sikit ni kan. Mata dia sikit. Bukan mata kena pakai teropong. Salahkan. Nah, baik. Okey. Biru Kelang. Alright. Izam. Okey. Manja satu lagu. Bermula sebuah cerita. Remember me from Tokyo. Datuk Manja. Hai, Datuk Manja. Bukan Datuk Manja, dia kata dia dari Japan. Ya tahu Datuk Manja tu. Dia jumpa dia dengan Datuk Manja. Oh, jumpa dia dengan Datuk Manja. Okey. Macam mana Tokyo? Sebuah cerita di zaman dulu kala, mudahnya sederhana, berdikari yang sentiasa dan gembira tanpa dusta. Okey, cerita-cerita pewarna ni, kau tahu tak pewarna ni? Kau tahu? Jadi sombong serta apa, semua inginkan kuasa rebut. Inilah pasal kuasa. Cerita ni dah berlaku zaman dulu kala dulu, tahu kan? Dari zaman ke zaman benda ni. Kisah ni, pewarna ni kisahlah orang kan, jadi sombong serta apa, semua nak ingin kuasa. Semua inginkan kuasa rebut dengan sengketa. Dia berebut kuasa dengan sengketa. Jadi semua sengketa yang kita yang lemah, orang yang lemah macam kita rakyat marin yang jadi mangsa. Yang lemah jadi mangsa kita lah. Kita jadi mangsa kalau diorang perebutan kuasa tu. So kalau cerita pasal lagu-lagu ni memang lagu boleh segala-segalanya. Tak perlu sembunyi dariku, ku tahu dari mana asalmu. Kau luka tapi tak cabut membela, lari dari. Okay, lu dah haramkan secara bawa lagu lu, bang. Tak ada A.O. Sullivan, tak ada. Dia tanya lu dah haramkan sesiapa bawa lagu, tak ada. Korang salah faham ni. Salah faham ni salah faham ni. Sebenarnya kau nak bawa lagu aku, kau nak rekod lagu aku, tak ada masalah pun. Silakan A.L.O. Sullivan, you can always record my song, but you have kena tanya the publishing owner lagu tu. Okay, nak rekod. Tapi kalau kau nak jual, after rekod nak jual, then you have to ask lah. Tak ada masalah. Nak nyanyi lagu aku ke lagu siapa, tidak ada masalah. Yang aku masukkan ni orang yang release album aku tanpa kebenaran aku. Okay, itu aku nak ceritakan yang release album ni tanpa kebenaran aku. Yang itu pasal tanpa kebenaran aku ni macam fikir macam curi. So jadi yang ni sama juga macam ni Karisma. Okay, kalau kau release Karisma album, orang ada dia release album Karisma without give permission, kita tolak, kita cerita pasal apa, pasal
Dalam sudut perundangan memang salah. You cannot just release without permission. This is aku bukan album aku adalah penyanyi. Aku bukan pemain reader, brother. Okay, aku adalah penyanyi. I am Contoh Abang Amy boleh tak bagi contoh macam ni? Lagi sekali, katalah ni ada album yang dah siap kan. Company ni go search dia. Saya nak print CD ni, saya nak jual dalam website saya. Macam mana? Abang Amy. So macam gini lah. Saya ambil contoh Okay, sekarang susahnya nak buka. Dah lah, nak buka tadi. Contoh boleh. Ni O Sullivan. Nak bawa lagu tak ada masalah pun, tak ada masalah. You don't worry. Okay. Contoh kalau macam orang pakai lagu tu jadi apa yang macam contoh filem. dalam filem soundtrack orang cakap okey bang, kita nak pakai lagu abang contoh aku ambil contoh album misalnya kata nak ambil lagu aku diamkan, nak pakai untuk lagu. So dia kena tanya aku lah. Okey bang, saya nak buat owner aku penyanyi, so nak pakai suara aku, lagu nyanyian aku untuk satu telemovie ke. So dia kena tanya aku lah. Okay, so contoh macam ni, Karisma. Okay, ni dia album Karisma. Okay, aku tunjukkan korang kan. So ada syarikat. So aku nak keluar, okay, bulan depan ke next month aku nak keluar album Karisma ni. Okay, Karisma ke ni, ataupun album Rampage ke, ataupun Live nombor 9 ni ke. So aku kena ambil, aku kena tanya lah pada semua. Kalau album ni kena tanya lah permission, kan? Kena tanya permission lah. Siapa yang ada dia dalam, contohnya yang orang ada research dululah, kena tanya diorang. Okay, minta kena beritahu diorang lah, diorang ni tak macam hak tanah lah, tanah, sebidang tanah. Macam dia ni macam tanah. Ada sebidang tanah, ada 5 orang punya hak. Mana boleh kau jual terus kau pergi pejabat tanah, kau cakap kau nak jual tanpa persetujuan, tanpa salah seorang daripada penama tu, ada 5 nama. Kau kena minta. Orang tu dah meninggal. Baru meninggal kau kena tanya waris dia. Kau tak boleh. Macam itu lah. So benda ni ikut hukum kau mesti tahu punya. Kalau kau tak faham duduk perundangan, ikut hukum kau mesti tahu. Macam ni album ni Karisma. Ni apa? Promotional copy. Sebab tu kalau orang buat promotional copy, dia akan nak bagi kat orang, dia akan tulis ni promotional copy. Pasal dia tak perlu bayar pada mechanical royalty kepada pencipta ke apa-apa. So ini adalah percuma. Okey, sebab dia kena promotional copy. So macam ni. Kan dia orang print, dia orang letak promotional copy lah, nak salah juga. Tak, bukan. Tak, kalau label ni masuk label. Tak boleh. Dia nak print, dia sebelum label tu, macam contoh macam Phenomena Music kan. So dia nak label, dia reissue balik Karisma ni. Kan berbeza. So dia kena minta permission dekat kita orang lah. Tanya kita orang boleh ke tak ada, jangan dengar betul yang cara yang betul. Kan. So jadi kita kasih dia bagi, dia release lah benda ni. Tapi dia release je untuk period ini je. Ini dia bukan menjadi hak mutlak je. Macam tu. Itulah dia. Dia mendapat persetujuan dari semua pihak. Bukannya apa. Bila dari semua pihak, maknanya bila dia bagi advance royalty, semua pihak dia dapat sama rata lah. Macam dia buat release ni, okey, ni album ni, okey, korang kasih kat advance lah. Macam record label, seorang 3,000 lah, seorang 3,000 dapat. So benda tu dah kira kita bersetuju lah. Ya, betul. Nak guna hak orang kan, Coach Boy di rider senang cerita, nak guna hak orang untuk mendapat keuntungan, minta izin dulu, jangan tibai sebarang kan. Jangan tibai sebarang. Betul saya cakap awak, Coach Boy, awak main tepat. Kita
kita mesti tahu hak orang. Hak kita, hak orang. So kita tanya, kalau waktu orang kita tanya hak orang. Macam kau nak ambil, takkan pergi orang kau ambil je kita orang tanpa izin. Mesti Jadi macam orang Palestin Israel lah. jadi macam Palestin Israel lah, kau datang lepas tu kau nak jadi kau nak jadi tuan rumah kata kau halau orang. So this is bad lah. Macam gitulah aku rasa bila orang naik pantai. So orang ni dah kira dah terlebih lah orang cakap nak pergi nak bergaduh, nak pergi mahkamah. Kita tak ada masa lah nak pergi ni. Kita cuma beritahu this is wrong. So tugas korang kalau tengok korang, kau should reply lah. Should cakap lah, duduk. Bukan kau rasa kau lah yang apa, kau lebih betul. No, this is totally wrong. This is apa-apa pun kalau kau nak berniaga, Black white. kena ada black white. Kena ada ni lah. Kena siapa pihak yang ni lah. Dia ni cakap isu repro ni tu macam mana. Okay, aku lama tak cakap aku nak cakap kalau reissue ke reproduce ke reissue ke ni ke, kau jual benda tu, aku tak sama juga. Pasal adalah itu kasut tu, Alif tu pemula dengan kita orang lah. Release masa taman tu dengan kita orang. Dia cerita betul-betul Alif tu, waktu tu kita sign agreement, exclusive agreement dengan pihak Alif. Alif masa tu berada di bawah naungan Saim Dabi. So dia ada perjanjian eksklusif. Dalam perjanjian tu dia stated lah design dia macam mana, sebelum dia nak release dia akan beritahu kita orang, kita setuju tak, harga tu tak, kualiti kasut tu macam mana. You kena berniaga lah. Suka tidak, itulah cara berniaga. So kau kena usaha cari dapatkan tu sampai orang setuju, kan? So kalau kau ambil Alif tu, contoh Alif tu, kau reprint, kau print benda tu tanpa kemudahan aku, tanpa orang lain ambil, kau jual, kau makan, haram ada itu. Simple je. Pasal itu adalah sebahagian daripada hak aku. Kau reissue balik, senang cerita. So dalam cerita pasal exclusive agreement, so dalam agreement tu, kenapa dia panggil exclusive agreement? Pasal semua dia terpelihara. Dia sampailah pembeli pun terpelihara. What happen dalam agreement tu tunjuk, kalau what happen kalau orang tu dia beli kasut tu dia bawa pakai 3 hari satu kopak, so dia ada hak untuk pulang dah dapat ganti, untuk menjaga reputasi kita orang. Search. Pasal Alif menggunakan search untuk jual barang dia, menumpang lah kira. So waktu tu kasut tu jual 30,000 unit. Sama juga dengan semua persetujuan. Kasut tu design punya logo, kita siap buat kontes logo masa tu. Ingat lagi. So jadi sama hari ni. Aku menang masa tu buat kontes logo. Tak tahu tak ingat. So cerita pasal Alif tu memang aku tak payah nak sembunyi hari ni. Memang salah pun. Kau orang ambil, kau jual benda tu, kau makan lah itu. Tapi kau tahu hukum dia haram lah. Aku tak halal kau ambil. Pasal itu hasil usaha aku sebagai daripada ahli yang hasil usaha aku. Untuk aku bukan ni umur 20 tahun weh. Kan? So give some respect lah. Kan? So pasal Alif tu memang salah. Kau nak cerita apa pun memang salah pun. Because apa? Kau kira kau tak ada there was no, tidak ada black and white, tidak ada persetujuan yang sempurna. Maknanya kalau kau jual tu kau makan lah. Tapi hukum ni kau tahu haram lah kan. Tu dah tu takkan tak tahu, babe. Kan? Tu cerita tu lah dia. So kalau kita nak cerita nak pasal ni, nak buat benda barang, mesti ada dokumentasi yang proper, eksklusif. So kita dah lalu dulu, ni Alif ni dah lalu dulu. Takkan tak tahu, babe. Dia punya satu cara kita berniaga. Kan? So macam itu lah. So dia eksklusif punya agreement tu, dia protect semua sekali. Apa, daripada pembeli, peminat punya pembeli, daripada kita semua. 3 bahagian. Menjaga reputasi 3 ni.
Bukan kau main langgar je. Kan? So jadi korang faham-faham tu lah. So there was no permit ataupun discussion yang cara serius pasal benda tu. Kan? So jadi Kita buat satu produk, bukan kita call one time orang tak angkat. bukannya pasal ini dah 40 tahun lebih. Kau nak berniaga, kau telefon kau telefon kau tak angkat telefon, kau tak WhatsApp tu, so jadi kau menghalalkan untuk ni. Kau boleh release. Apa ajar kau berniaga macam tu? This is not the way. So kalau macam itu cara kau berniaga, kenapa aku boleh ke niaga? Aku nak ke berniaga orang macam itu yang tak profesional? Aku dah deal macam-macam orang lah. Kan? Macam-macam orang pun. Okey dah. So jadi dah ni dia macam dah jadi macam ni dah. Kucing kat belakang tu kau main ni. Demi cintaku padamu, kemana pun kau kan ku bawa. Adri Hashim is watching. Adri Hashim ni, aku cerita pada Adri Hashim. Adri Hashim dulu, dia budak underground, independent label lah juga. Dia ada band dia nama panggil apa? Iron Butterfly, tak salah aku. So at one time, aku jumpa Adri, very decent guy, handsome, talented kan. So dia ajak dia main dengan aku. So main dengan aku, okay, aku Adri Hashim, Hillary, Sotong dengan Arwah Kelly. Aku ingat lagi, masa aku dah ada start keluar aku punya independent label artist at work. Album pertama aku album yang ketiga solo aku Amy. So kejap Adri Hashim semua datang main dengan aku. Kita main kat mana? Kita main kat Funfair, babe. Ajak Adri Hashim, lu nak main dengan gua? Okay, jom. So kita orang main lah kat Funfair. Pasal apa aku pergi Funfair? Pasal aku nak back to basic balik. So aku buat promotion, buku rock the warung. So kau pergi warung-warung, so kasih cerita pasal album atau bagi some posters. So Adri Hashim, Hillary, Arwah Kelly. So kita orang main kat Funfair lah. Kita tak main konsert, kita main Funfair. Lepas tu, so tiap-tiap Funfair tu malam tu aku cakap, korang kan nak main dengan aku, kau kasi tunjuk, kau mesti main apa yang kau main. Kau mesti tunjuk diri kau lah. Atau bentar, kau ambil kesempatan ni, Adri Hashim. Siapa-siapa pemain muzik, so drama ke, Kelly ke. So setiap kali show kat Funfair tu aku cakap dengan dia, okay, malam aku cakap dengan dia, okay, malam ni kita mencari siapa man of the match. Man of the match kan. So man of the match, siapa Showmanty paling terror sekali, kau menang lah malam tu. So man of the match lah. Okay, jadi everyone, kau jangan rasa kau nak move, kau nak tunjuk, nak overshadow, tak ada. Aku cakap try to overshadow me lah. Try to make kau main atas ni, kau ambil kesempatan, try to jadi center of attraction kan. So macam gitu lah dia punya ni. So kita main Funfair lama. So daripada situ dia popular lah. Dia dapat peluang ini, peluang itu, peluang ini. So that's where they started. So saya cakap diorang, kau main dengan aku, kau memang backing aku, tapi ambil kesempatan ni lah to show the world. This is the opportunity. So jangan waste time lagi kan. So this is cara aku bekerja. Orang dengan aku, kau bukannya orang backing aku, no. You have to be part of this game kan. Kau macam ada tim bola, so kita ni atas pentas, kita show the best thing lah kan. Nasib tengah live tengok you. So macam itu lah. Kasih nirmala. Tapi konsert, tapi show Funfair the best, most interesting lah. Maksud aku selepas tahun 2000 tu masuk Funfair was the best moment lah. Hotel dekat Jom Ibu. So Arwah Kelly, tapi semua kebanyakan kalau Funfair Arwah Kelly yang menang. Arwah Kelly yang menang main bass. Benda ni Adri juga. Lu kalah dengan Adri kan. Budak ni Pok Cik Mel minta halal bro. Dia kata apa? Saya selalu bawa lagu
Pak Cik Mel tak ada masalah. Awak nak nyanyi lagu saya dah nyanyi, tak kisah, tak ada masalah. Saya tadi cerita pasal tu orang yang ambil album saya yang jual tanpa kebenaran saya. Itu tak boleh lah, saya tak benarkan. Tapi awak nak nyanyi, tak ada masalah, nyanyilah. Tak ada masalah. Ya Pak Cik, terima kasih kena bawa lagu-lagu saya dalam karaoke. Okey. So selalu nyanyi, kasih best sikit kan. Okey. Saya nak buat pertandingan menyanyi lah. Nanti buat penyanyi lah. Pak Cik boleh masuk? Boleh Pak Cik. Yang masuk saya, orang release album saya, album ni, suara saya tanpa kebenaran saya. Itu saya takkan benarkan. Saya tak halalkan lah. Okey. So jadi Pak Cik rock terus, nyanyi terus Pak Cik. Okey, saya pun doa Pak Cik supaya diberi kesihatan, sentiasa dilindungi, okey. Dilimpahkan rezeki yang luas. Okey, Pak Cik Mel teruskan. Demi cintaku padamu. Tak ada, awak tak ada masalah. Okey. Cerita sikit pengalaman masa konsert ada pernah jumpa hantu. Ada? Kalau pernah jumpa hantu tu ada, bukan tak ada lah. Masa tu kita orang dalam ni lah, nak pergi ke Johor lah. Dekat Pagur kot. Pagur kat Pagur. Pagur lah, masa ada highway, sama tu highway asyik KL sampai Johor sampai Pagur je. Lalu Pagur masuk tu memang suspend lah. Kan? Kali terberhenti. Yang nampak anjing tu kat tepi jalan, mata merah. So kita orang terberhenti tau. Terberhenti tu pasal apa? Pasal apa masa tu berhenti. Masa tu memang ngeri lah. Hantu-hantu ni adalah kat hotel-hotel tu, biasa lah kan. So macam tu lah. Kisah-kisah apa? Kisah tadi cakap Suralaya ada macam okey. Gerbang Sekia pun sama juga. Politikal berjuang lah, politikal lah juga. Kan? Gagalista tu nyanyi tu, lagu tu kan, kata lagu kita pun politikal juga. Pasal kuasa juga, kira kuasa. Gagalista tu dibuat lirik tu masa sebelum pilihan raya yang dulu. Gagalista. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Lagu tu sebenarnya daripada album solo aku. Kan? Yang dia ni. So jadi diserapkan daripada album Ketasi. Menari pun kena betul, kena tempat. Jangan asal berimbat. Semua benda engkau nak rempuh. Tu dia lirik dia. Hendak tendang bola kaki engkau kayu. Menungkat langit nak jadi presiden. Bunga di tangan jadi layu. Sekarang nak petik orang punya. Tu dia. Tu dia Gagalista. So berebut-rebut kan. So nak rebutkan jadi kuasa tu, sanggup cakap pasal orang, cucuk orang, fitnah orang, cakap buruk orang. Kan? Okey, selalu cover drum. Ayo drama. Amir Marwan. Good. Okey. Pagur tempat lepak ni. Dulu lalu Pagur lah. Lagu malam memang berantu lalu. Tak berani je. Orang cakap malam tu lah. Kan? Cerita pengalaman konsert di Indonesia. Okey. Penonton, jadikan penonton dirasuk. Indonesia ni show dia kita orang. Pengalaman aku show kat Indonesia dekat Medan ada lagi belakang lagi, tak ingat nama dia. Kau ingat memang tak ada orang lah. Pagar dia pakai macam mengkuang. Ada orang tu ni. Tak ada orang. Malam nak kau macam ni. Lagu tinggi-tinggi tak ada sakit tekak ke? Dulu pecah. Sakit tekak tak ada, pecah dia. Lagu dia cerita je. Lagu sampai Perlis. Cerita malaman Perlis. Sampai Perlis, sampai Kedah. Nyanyi dekat apa tau? Nyanyi kat pentas bawah tu pakai jerami apa? Padi. Apa jerami padi? Yang mana?
Kalau kat kedai kan jerami tu yang apa padi yang dah kering tu jerami bagi kan. I'm Ah. not sure sayang. Ha? I'm not sure sayang. Awak yang tak tahu nak kata jerami, tak tahu nak kata apa ni. Jerami pun tak tahu. Apa dia tu? Mana ada? Assalamualaikum. Kenapa abang tak halalkan orang meniru suaraku? Mana ada? Tak faham. Buat ni Dah, awak ni tak faham. Oh, saya Nizam Daus, awak ni tak faham. Saya tadi cakap seni. hasil seni saya, orang ambil hasil seni saya, lagu saya di-release, dijual. Ada ke sekejap soalannya? Adakah ada orang boleh tiru suara saya? Ada ke orang boleh tiru suara saya? Maksud saya, kalau orang nak release album saya tanpa kebenaran saya tak halalkan lah. Saya tak reda lah. Faham? So, macam itulah maksud itu maksud saya. Bukan saya tak bagi, saya tak reda orang nyanyi lagu saya, tak ada. Nak nyanyi lagu saya ke, nak niru saya tu tak ada masalah pun. So senang nak tiru suara aku pun okey. Tapi ada tak orang yang tiru suara aku yang sama? Jangan tiru suara. Okey. Dia tak ada speciality. Hail to Brother Amy. Lagu isi atas kulit berubah landscape. Yes. Isi atas kulit tu. Cerita pasal isi atas kulit tau. Kau pilih apa yang kau tengok? Isi atas kulit. Kan? Ada orang tengok lihat kulit, ada orang lihat isinya. Itu pasal kita mak rock lah. Ada orang suka kita pasal kita rocker, apa panjang. Orang tak suka. Tapi orang tak tengok kita. Orang tengok kita, tengok dia tak judge kita pada buku. Macam Allah tengok kita daripada hati kita, bukan palas kita kan. Nampak handsome lagi, semoga sihat. Oh, Alhamdulillah. Handsome bang. Alhamdulillah, Allah bagi aku handsome. Okey. Asam pedas. Nanti order asam pedas. Oh, okey. Asam pedas. Ini asam pedas nampak. Ni asam pedas malam. Okey. Korang pernah tak makan asam pedas cecah dengan croissant? Orang Itali memarah Habib. Kan? Orang Itali ni orang apa ni? Alamak, aku dah lupa lah teman ni. Apa dia? Kalau kat Itali tu orang apa? Kawasan mana? Papua. Jerami. Cerita pasal jerami. Jerami padi lah. Aku punya rumah aku pun tak tahu jerami. Kopi. Jerami pun tak tahu. Jerami tu padi punya dah kering tu. I don't live on Sekali the kita tengok very funfair field. tau. Funfair mana ada semua mesin. Kan? Orang ramai tu gila. Gila macam ramai lah. Funfair. Lepas tu zaman aku sama Rozana. Aku cerita dia. Sekejap lagi kan. Dia ada lighting lah. Sekejap lagi. Dia orang menari kat situ. Abuk padi tu naik. Macam semua mesin. Tak payah pakai semua mesin. Terbatuk-batuk. Besok terus sakit tekak. Cerita pasal Arwah Yazid. Arwah Yazid ni dia seorang yang disiplin dia jangan main. Dia memang orang yang tepat. Orang yang tepat, orang yang pancul. Dia pun serius, dia selalu conscious, dia selalu macam itu. Dia selalu nak best, dia selalu mesti nak best. Dia very conscious. Dia orang yang pancul, yang suka ni. Siapa? Yazid ni. Ya? Tapi dia suka dengan aku. Dia dengan aku Siapa? Arwah Yazid dia dengan aku kamcing. Dia suka aku kalau bawa kelakar je, dia lekik-lekik ketawa. Sial kau ni ya. Kan? Dia is very seorang yang very sangat disiplin dia. Tak boleh main-main. Kau lambat dia memang kau ni memang kena. So jadi dia masa funfair. Baling. Baling Macam mana orang Yan Kedah? Macam Yan Kedah. Okay, hopefully diorang semua takziah kepada yang telah pergi. Encik Imi cakap Kedah, tak tahu nak kata apa. Kita kena. Boleh lah. Cakap sikit-sikit ni. Kan? Waalaikumsalam. AB Noer dari Indonesia. Suami saya rambutnya seperti abang Amy, gondrong. Gondrong lah. Okey.
Bila nak habis konsert, kita ni COVID ni kita pun tak tahu lah. Kan? Kalau buat konsert pula sekali pula tu ada ni, dah jadi satu hal pula. Geram tengok rambut tu, dah sama colour dah. Best lah. Okey ke rambut ni? Masih putih lagi macam Marilyn Monroe pun okey eh. Cerita Isabella bukan cerita Isabella. Abang berlakon di Terengganu. Itu bukan Isabella, itu Terengganu Fenomena. Fenomena. That's where pertama kali aku pergi Terengganu, aku kira jatuh cinta dengan Terengganu. Oh, memang best. Aku tu mana tempat tu? Marang apa? Berang ke Marang ah. Berang. Cantik tempat tu. Oh, cerita baling telur, tak pernah baling telur. Tak mana pernah kena baling telur, babe. Tak pernah kena baling telur. Kan? Baling spender dia lah. Ya ke? Tak pernah kena baling telur. Saya tak pernah baling telur. Kalau gersang dulu pernah. Diorang budak-budak kampung ni biasa lah kan. Suka-suka je sebenarnya tu. Yang ni, tetapi so jadi masa zaman tu memang dia tengah, diorang baru nak kita sebenarnya educate orang untuk nak macam nak pergi konsert kan. Konsert jangan gaduh kan. Kadang-kadang dia sama dia orang lah gaduh, kampung ni datang dengan kampung ni kan. Kan? Baling dia bergaduh, so kita orang kena relax lah. Konsert Singapura mana paling girik? Mana paling girik? Girik saya orang Singapura. Singapura nak pergi. Alamak, Singapura rindu lah ideal Singapura. Dah 2 tahun lah tak. So Singapura, I miss Singapore juga. Okay. Dari Tawau. Tawau. Rock and roll lah Tawau. Dapat baju pemetik api. Dia kata. Konsert 30 tahun search kat Mind. Memang best, dapat baju dan pemetik api. Aku pun tak tahu pemetik api tu kat mana. Lempeng cicah sambal. Cicah asam beras pun memang saya lah. Lempeng minyak sapi lah Wan Zamarudin. Lempeng cicah asam pedas, lempeng minyak sapi. Bang, cerita rock Muhammad Khalid tu adaptasi dari Berjalan Search ke? Itu saya tak tahu. Adaptasi ni tapi lebih kurang lah. Tapi kita orang JB tak macam tu kan. Kita pun lain sikit kan. Okey, ni kau tahu. Ada reprint tak? So far solo saya belum lagi keluar. Tapi mungkin nak tengok nak buat vinyl ke ataupun keluar balik kaset lah Kau dengar korang nak collect kaset Korang tak dekat aku reprint. Tahu siapa yang menang kaset? Bukan menang. Siapa yang dapat terawal? Yang terawal lah yang dapat. Tak boleh ada competition. So jadi korang jangan lupa sampai hujung bulan kan. Boleh lagi kan? Boleh lagi. Boleh lagi, korang boleh yang nak ada boleh juga menang kan. Set karaoke. Korang boleh beli je, beli kopi pun. Ni kopi ni. Sampai tak? Kopi ni apa? Oh, hai sampai. Aku ni. Ni kopi ni. Beli kopi pun boleh. Boleh ada harapan untuk menang set karaoke popsicle. Popsicle Popsicle tu harga dia berapa? 2,499. 1,400 kan? 1,499, 1,500 lah. Okey. Dewan Barora. Jengka dulu semua best First time tengok. Yop Semarak.
Dia kata abang Amy first time saya tengok konsert saya di Dewan Balora Mastika Jengka tahun 1987. Saya ingat lagi. Tak bang? Ingat lagi tak abang show tu? Tak ingat. Awak ada gambar tak? Yo, gambar ke apa kawan? Kasih lah, tunjuk sikit kan. Rock and roll pie si biri-biri hitam ini. Siapa ni? Leja Johari. Assalamualaikum Mami. Belanja satu tiada lagi please. Saya positif COVID-19, quarantine. Bagi kata semangat. Okey Leja, yang paling penting, semua kata penting mesti tenang aja. Okey, banyak zikir, banyak mohon pada Allah supaya ditarik sakit ni, COVID-19 ni. So apa pun dia, kita terima dengan reda, dengan penuh keredaan. Ya je. Jangan saya tahu perasaan orang yang ada ni, yang kena ni, dia memang sangat dah tibalah. So saya doakan awak, semoga awak cepat sembuh. Okey. Jangan lupa makan ubat, vitamin C, suplemen vitamin C nak kena ada. Okey. Ni dia kuarantin, jangan ni. So jadi itu je kan, vitamin C nak kena ada. So jadi saya doa semoga awak cepat sembuh lah, insyaAllah. So the way aku feel, awak akan sembuh. Okey, aku sembuh dan awak be positive that kau akan sembuh. Leja. Okey, abang Imi doakan. Okey. Janji satu lagu tiada lagi dah. Okey, janji lagu. Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, ke hujung dunia, ke bintang kejora. Ingat tak lagi konsert kat panggung universiti? Ingat. Jaket tu aku boleh buang. Ketika haus, ku berikan secawan susu. Pesta laut lumut itu memang tiap-tiap tahun kan. Kenangan tu okey, pesta laut tu okay, pergi mandi lah kat lumut tu. Mandi sekali pergi kat belah sana, sekali kita naik atas batu tu, sekali kita tengok kat bawah. Tengok banyak apa? Ampampai. Apa ampampai? English cakap apa? Yang laut. English cakap apa? Bubble apa? Jellyfish Ya, jellyfish lah. Banyak kan. English cakap apa? Melayu? Melayu cakap ampampai lah. Obo-obo. Obo-obo kan ampampai. Lebih kurang tu. Kita orang pakai ampampai. Budak Johor panggil ampampai. Babe. Kan. Ada panggil obo-obo tapi kau panggil ampampai. So aku Hillary ni semua kan. Banyak. So aku mau terjun. Benda tu dah gini terjun engkau nasib baik tak lemas kan. Panik pasal kan. Gelati tu aku ingat lagi aku Hillary. Lumut memang tiap tahun. Pesta lumut, pesta PD, pesta Pulau Pinang paling champion lah. Kan? Pesta paling Pinang, budak-budak Pinang dah ready lah. Macam lain keliak lah. Macam Mimi lah. Lain keliak lah Mimi search. Lain keliak. Okey. Sebab racun dari politik ini orang Melayu boleh dikasih pecah. Tadi kata. Okey. Apa dia tu, masa konsert Amy kat Hard Rock KP Kuala Lumpur pakai
T-shirt. Okey. Okey. Syahrizan teringin nak buat jimat elektrik servis aircon. Okey. Pivit. Semua okey. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Message artis Malaysia paling top di Indonesia. Respect bos. Alhamdulillah. Okey. Aku rasa dah lama. Kopi ni pun dah sejuk. So last sekali, mana-mana yang nak ni, nak order kopi, yang belum kau try order. Tak minum kopi, teh tarik. Teh tarik ni memang terbaik. Kan? Mamak kedai kata, bang, ini teh tarik baguslah bang. Saya tak payah tarik lagi. Ambil ni godak-godak sudah jadi teh tarik sedapnya. Lebih sedap daripada aku tarik. Amy saya tarik memang terbaik. Ya. Tak dia kata, Amy tarik sikit. Pivit. Jadi tarik. Okey. Apa? Azri, Australia. Okey. Dan juga Kopi aku masuk Australia. untuk orang-orang di Australia. Orang-orang di Melbourne. Australia. Okey. Thank you Azri. Okey. So dalam masa mungkin 2 minggu lagi lah. 100 kata. So kita akan masuk sana sebanyak 100. Australia. Teh tarik, kopi nenas. Sekejap. Dengan kau terbang. Semua kat airport. Premium. Ni InsyaAllah, Alhamdulillah korang akan Melbourne. akan kopi ni 100 carton akan dihantar ke Melbourne. So peminat aku yang ada dekat Melbourne ke, dah ada di Australia, peminat di Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei. Korang boleh dapatkan. Okey, kau boleh dapatkan. Aku nak cakap nama dia. Kau boleh dapatkan dalam 2 minggu. Aku sebulan. Ha? Sebulan lagi Sebab dia kata atas kapal at least 27 hari. lebih kurang kita hantar ni dalam 2 minggu lagi. Hantar kapal dia makan masa 27 hari baru sampai Melbourne. Dia kata custom 3 hari. Custom 3 hari, lebih kurang sebulan lah. Dari Muhammad Saleh Groceries. Daripada Muhammad. Okey. Mat Saleh Groceries Private Limited di Melbourne okey. So jadi tak apa lagi. T-shirt, kolej. So t-shirt orang-orang Australia, t-shirt Orang ada, Malaysia kolej di ada. So t-shirt aku pun akan berada di Melbourne. So The Malaysian Wholesale Company. The Malaysian yang wholesale company. So t-shirt aku yang ni suka mana diorang order banyak juga t-shirt. Pasal apa? Pasal dia dah sama. So orang logo dia. ni dia. Orang Australia ke, orang Indonesia yang Malaysia, orang Singapura, Brunei yang ada dekat Australia, korang boleh dapatkan dalam masa sebulan lagi lah. Ni dia. Mat Saleh Grocery. Okey. Alhamdulillah kan, pandemik ni kata Allah, dia takkan putus kan. So kita usaha je. Lebih ni tawakal. Lagi ada usaha lagi ni. Bukan kita tawakal ambil hak kita orang. So bukan kita tawakal ambil orang. Itu salah. Abang Imi, saya kat Gubuk Salai sebelum ni. Saya jerit, piwit. Saya jerit pasal mula, piwit. Gubuk Salai tu cerita je Gubuk Salai. Okey. Sebelum dekat Gubuk Salai tu, kau tahu kau ada nampak kampung kundur kan? So dekat masuk dalam kampung kundur atas bukit tu, itulah tanah. Kita orang punya tanah 2 ekar. Kat situ nak buat sekolah Al-Bayan yang kedua kat sana. So jadi kos dia lebih kurang dalam 700 1 million lah. lebih kurang 800 juta lah. Itu. So tapi aku belum. So sekarang ni aku ada adalah dalam 100 lebih. So kita nak start buat ni. So kalau korang yang apa, yang nak donate, korang boleh pergi kat Saham Akhirat. Kalau yang boleh korang boleh pergi dekat aku punya IG ataupun Al-Bayan ni IG, kau boleh tengok. Dan korang kalau yang nak bayar zakat, so Al-Bayan adalah
jadi wakil untuk collect zakat untuk negeri Selangor. So kau nak bayar zakat, kau boleh pergi dekat ni, kita bagi tahu adalah wakil Selangor untuk zakat. Dan juga kalau korang nak derma untuk aku punya sekolah Al-Bayan untuk di pedas, nilai pedas ni, nilai pedas apa? Tinggi pedas. So kau boleh tengok dekat IG Al-Bayan lah. Boleh tengok lah dia punya ni. So welcome lah dalam perjalanan hidup aku. So be part of bersama dengan aku dalam aku punya kapal lah, perjalanan kapal aku. So korang boleh, tak kisah RM1 ke RM2 ke, janji yang termampu untuk bina impian aku. Dan kau berada dalam sebahagian daripada dengan korang, sebahagian daripada dalam impian aku. So besok bila kita tak ada, macam aku, yang ada suara aku ni termasuk aku punya ni lah. So jadi korang boleh pergi dekat Al-Bayan punya IG lah. Saya tengok dia punya bank account berapa nak donate kan. RM1 pun okey. Tak kisahlah berapa lah korang suka hati, mana korang rasa selesa tu korang. Okey. So, jadi kejap. Tadi ada daripada Aceh pun ada. So, jadi orang-orang Australia, jangan lupa dalam masa sebulan Melbourne dia akan bagi dia punya berita orang ni. So jadi barang kita 100 karton akan sampai ke, kopi tu akan sampai ke Melbourne dalam masa sebulan. T-shirt kita punya mark, punya animal mark pun akan sampai. So jumpa lagi, okey, jumpa di sana, okey. Okey, Assalamualaikum. Kau semua, okey, stay safe, okey, pakai mask, okey, sentiasa bersihkan tangan, cuci muka, okey, makan pil, minum vitamin C, okey, bye, demi cintaku padamu.